A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis di atas ucapan tadi. Yang saya hormati Sahibus Samah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Nasri Zainul Abidin, dan penceramah-penceramah kita pada hari ini, sifu saya, tok guru saya, Profesor Datuk Ahmad Farhan bin Muhammad Sadullah, dan juga Sahibul Fadilah Dr. Ahmad Sufyan beserta dengan Profesor Dr. Basri. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya dah lama tak rasa gelabah bagi ucapan. Selalunya macam senang je, kali ni tak boleh nak kontrol. Sebab yang di atas dan yang selepas ni tu penceramah semua hebat-hebat. Terasa kecilnya diri ini, dan saya mohonlah kalau tidak begitu lancar, mohon maaf saya. Bukan menjadikan alasan bahawa saya naik bas malam sebagai alasan untuk tidak orang kata fluent, minta maaf. Jadi saya adakan sedikit PowerPoint supaya kita boleh bersama-sama faham, dan saya rasa dah terlalu banyak gist, dah terlalu banyak maklumat yang kita dapat tadi yang sangat-sangat bermakna. Orang kata kalau masuk hard disk pun dah penuh dah. Jadi saya bawa dari sedikit sudut teknikal, bersesuaianlah dengan saya. Mengambil peluang ini, terima kasih kepada Jabatan Mufti. Saya berjumpa dengan Datuk Mufti 25 bulan 3, dan Datuk kata kita buat seminar. Saya percaya tak percaya. Masya Allah, hebat. Kita berada di sini 20 hari bulan, ada betul seminar itu, dan jarang jumpa lah. Sepanjang saya berkhidmat di Jabatan Kerajaan ini, satu organisasi yang mantap, hebat dan sangat-sangat efisien. Dan saya mengambil peluang ini untuk memperkenalkan sedikit Myros, ramai yang dah dengar tapi mungkin tidak tahu, dan juga kesan ketidakpatuhan kepada Undang-Undang Jalan Raya sedikit sebanyak berkenaan dengan tali pinggang dan juga helmet dan juga kursi keselamatan kanak-kanak, dan sokongan kepada resolusi insya-Allah, dan juga penutup kata mungkin dalam 15 minit. Jadi pengenalan sedikit kepada Myros, kami telah 15 tahun semenjak 2007, dan memanglah visi kami muncul sebagai peneraju dunia dalam penyelidikan keselamatan jalan raya, di mana kita melakukan banyak fungsi, dan fungsi utama kita ialah melakukan penyelidikan dan menjadikan itu sebagai orang kata asas kepada kita menjadikan jalan raya yang lebih baik di Malaysia, di Asia Tenggara dan juga di dunia insya-Allah. Dan dengan sebab itu kita akan bekerjasama dengan mana-mana orang dan persatuan dan organisasi, dan dengan itulah kita berada di sini bersama dengan Jabatan Mufti Perlis ni, yang kita santuni dan alhamdulillah membawa satu perjalanan atau impak permulaan yang sangat-sangat hebat, dan semoga dia berterusan dan menyebabkan juga asbab kepada keselamatan jalan raya yang lebih baik insya-Allah. Dan sedikit, Myros juga mempunyai akta sendiri, ya. Kami badan berkanun yang didaftarkan di bawah Akta 748, dan dengan kita ada surat beranak ni, dia lebih orang kata dirasmi lah, ya. Jadi dia ada sedikit orang kata kekuatan di situ insya-Allah bersama. Dan kita juga antara 11 pusat penyelidikan di dalam dunia, dan kami juga di Asia Tenggara telah dilantik sebagai ASEAN Road Safety Center, sebagai orang kata peneraju di situ, dan pelbagai perkara lagi lah. Mungkin ada juga yang pakai banyak kenderaan di atas jalan raya, 9/10 itu semua telah kita orang kata assess by us. Kalau pernah tengok ASEAN NCAP Pro 2 ke Proton ke berapa bintang, itu kerja kami lah. Cuma kami tak letak Myros di situ sebab tak nama glamour sikit lah, ya, ASEAN NCAP. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, inilah data yang sedikit sebanyak juga telah dikongsi bersama dengan Profesor Datuk Ahmad Farhan tadi. Memang grafnya ke bawah, pada 2021 lebih kurang lagi daripada 2020, tapi itu semua adalah bukanlah semua, ya. Ada juga kerja-kerja kita yang perlu kita terima kasih
COVID-19, orang tak keluar banyak, kematian adalah kurang. Namun begitu, adalah besar harapan kami supaya 2022 ini, kalau tidak kurang sangat pun, kurang-kurangnya tidaklah begitu, orang kata, menyebabkan kematian yang banyak jadi balik 6,000, jadi susah dan banyak yang kita perlu lakukan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, inilah yang saya rasa saya sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan. Allah telah berfirman dalam kalamnya yang mulia, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, ya. Janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dan di mana kita juga, dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah amat kasihankan kamu. Ayat-ayat yang dibacakan tadi adalah dasar kita untuk memelihara nyawa kita sendiri, ya. Dan inilah yang sepatutnya kita lakukan. Profesor, doktor tadi cerita banyak dah mengenai ini. Saya tidak perlu lanjutkan. Tapi persoalannya ialah, kenapa juga kita masih lagi tegar, masih lagi tidak memakai tali pinggang keselamatan yang tidak pun panjang masanya, 1 saat, 2 saat pun tidak sampai. Dan kenapa masih tidak memakai topi keledar? Sedangkan kita dah baca ayat tu, ya, mungkinlah kefahaman dan lain-lain. Jadi saya berkongsi di sini sedikit yang Myros lakukan. Ini adalah alat yang selain tidak pakai tali pinggang, di mana kalau kereta baru-baru ni kalau tak pakai dia berbunyi. The seatbelt reminder dia panggil, daripada driver dan passenger. Setengah kereta dia tak ada passenger. Contoh BMW dia tak ada yang tak ada passenger. Adalah, ya, dan di belakang pun ada. Jadi kekreatifan ataupun kehebatan masyarakat bukan Malaysia saja, di seluruh dunia nak hilangkan bunyi ini dia letak dummy buckle, ya. Dummy buckle, satu yang berbentuk kosong, satu lagi yang berbentuk boleh diisi pula. Kalau kita lihat yang berbaju putih di depan ni cepat-cepat dia pakai, ya. Bunyi pun tak ada, dia boleh pakai untuk nampak dia mematuhi undang-undang. Sebenarnya tidak. Jadi bila kita Myros menjalankan tugas, melakukan penyiasatan, terutamanya di balai-balai polis, banyak kenderaan yang ada benda ni yang terlekat di seatbelt itu, bermakna mereka meninggal dunia kerana tidak memakai tali pinggang, dan ramai telah menggunakannya. Kita haruslah, ya, bersama-sama, kata kalau ada lah hari ni yang datang tu, kita buang cepat-cepat. Dan kita kalau boleh pakailah tali pinggang, insya-Allah menjaga keselamatan kita. Kalau kita nak kata mungkinlah setengah orang yang mungkin bukan orang kaya-kaya mungkin boleh pakai tali pinggang atau segalanya. Kita tengok kenderaan yang terbaru di belah kanan tu, itu Volvo, ya. Orang yang pakai Volvo yang harga 400,000 ni pun tak nak pakai tali pinggang, ya. Kalau kereta kita 5 bintang atau 10 bintang sekalipun, bintang tu tidak ada kalau kita tidak pakai tali pinggang. Kerana itulah puncanya kita boleh menghalang diri kita daripada terkena steering wheel, benda yang keras tu, ya. Jangan kata kereta kita ada beg udara, kita boleh selamat. Tidak, tak ada lagi, kecuali di setengah tempat di US yang ada undang-undang begitu. Tapi tak apalah, itu bukan maslahat atau benda yang kita nak huraikan. Yang penting sekali, kalau kita berada di Malaysia atau negara-negara ASEAN ini, tali pinggang itu adalah wajib untuk dipakai. Dan tengoklah, ya, dah berapa banyak kenderaan yang berlanggar disebabkan itu. Jadi Myros juga, kami mempunyai sebuah makmal ujian pelanggaran di Melaka bersama dengan JPJ. Kami duduk dalam tanah JPJ, abang dan adik bekerjasama. Dan saya nak tunjuk sikit lah, sebab hari ni tak ada video kan, tak ada orang cerita video. Mungkin kalau boleh saya tunjukkan, ini dummy buckle, ya, dia letak atasnya, dan apa yang terjadi. Agak jadilah ni. Boleh tak? Boleh pasang video tak? Dia selalu suspend bila pasang video ni, kadang-kadang tak gerak lah pula. Minta maaf kalau tak gerak, nanti mungkin seminar lain kali lah kita tunjuk. Boleh ke? Kalau tak boleh, tak apa. Dia tak pergi, Okey.
Next lah. Saya minta maaf. Jadi kalau berlaku pelanggaran itu, yang buckle itu pun akan tercabut dan seumpamalah kaedahnya sama dengan tidak memakai tali pinggang. Maka dengan orang kata berat badan kita di belakang itu, ya, kebiasaannya kita darat 20, 1 tan, orang yang di hadapan kita pun insya-Allah, bukan insya-Allahnya maknanya kalau orang kata boleh menyebabkan kematian kepada penumpang di hadapan pula. Jadi hukum-hukumnya itu kita boleh tengok nanti kalau kita boleh buat satu sesi lain yang lebih macam mana berlakunya kematian tersebut. Okay. Ini pun harap-harapnya videonya boleh dijalankan. Kalau tak ada memang agak orang kata boleh ke? Tak boleh juga. Jadi saya mohon maaf. Jadi ada kesilapan teknikal lah kita meletak kat video ini. Jadi dalam video ini terlihat seorang kanak-kanak tercampak keluar, duduk di tengah jalan. Ya. Nanti kita akan tinggalkan video ini di sini untuk mereka, siapa yang nak tengok boleh tengok nanti insya-Allah. Jadi bagaimana lalainya kita ibu bapa nak menjaga anak-anak dan menyebabkan anak-anak terperangkap, terduduk, terbang ke atas jalan raya itu. Satu video yang menarik tapi nanti kita sebarkanlah. Next. Jadi, okey. Dan sebab itulah saya merasakan bahawa kita hari ini cerita pasal tali pinggang dan kita pun kena cerita pasal bagaimana nak menyelamatkan anak-anak, ya, yang supaya kita boleh mulakan orang kata penggunaan tali pinggang ni kalau kita boleh start daripada zaman kecil kita. Ya, kalau banyak yang belajar dari luar negara yang mempunyai pengalaman ini, lahir-lahir bayi dah duduk dalam child seat. Dan seterusnya sampai besar dia pakai tali pinggang, insya-Allah. Dengan sebab itu saya rasa kita berjaya. Ini pun saya rasa video yang tak dapat kita tayangkan, tak apa. Kita berjaya orang kata melaksanakan subsidi kerajaan Malaysia sebanyak 30 juta untuk membolehkan kalangan B40 membelinya. Dekat Perlis ni pun dah ada 3,000 orang dah, ya, yang apply, dan insya-Allah masa inilah nak beli. Sebab harganya murah RM150, ya, berbanding biasa. Yang mana belum tu silakan. Cuma kat Perlis ni ada satu kedai je lah, ya, ada satu saja retailernya. Dan kalau online pun boleh, di mana ini adalah kodnya. Okey. Bila kita scan kod ini, kita akan dapat informasi-informasi child seat tu yang mana kita nak beli. Dan dekat mycrs.gov.my ni, dalam radio pun tiap-tiap hari ada keluarkan. Tuan-tuan kena cepat, dia punya orang kata dah hampir kepada maksimum dah. Kita jangkakan orang menerima 215,000 tapi dah 180,000 lebih. Jadi semoga kita sempat dan juga orang kata berjaya untuk membelinya lah masa ini, dalam masa setahun ni. Cuma kalau dah habis bajet nanti, orang kata telan Elio je lah, ya, tak sempat, minta maaf. Jadi saya rasa syarat resolusi ini akan dibentangkan sebentar lagi. Kita pun sangat menyokongnya. Terima kasih Jabatan Mufti di atas itu. Oleh kerana video ni dah tak jalan, orang kata strategi saya gagal pada hari ini, orang kata peluang ni maknanya nak ada peluang lagi lah, Dr. Iskandar. Cuma saya nak bagi penutup, ya. Saya berjumpa dengan saya bersama Datuk Dr. Asri hari itu, bincang, orang kata apa, kat Perlis ni orang bawa slow, orang tak bawa laju. Jadi insya-Allah, ya, sampai satu masa nanti kalau kita boleh buat research berkenaan. Cuma yang Datuk Profesor Farhan kata tadi, dari segi orang kata magnitude dia tinggi, ya. Bila kita bahagi balik kepada jumlah penduduk di Perlis tu, dia jadi tinggi juga. Jadi mungkinlah ada sebab-sebabnya. Kami cuba untuk orang kata melakukan penyelidikan. Bukan sekarang, mungkin kita cari yang hal-hal kereta laju dulu. Mungkin next punya harum manisnya season lah kot, kalau datang. Cuma saya nak bagi kisah dari seberang sambil saya naik bas malam saja, nak cuba naik bas tengah malam sampai sini 6 suku tadi. Satu kisah yang saya rasa ada kena-mengena sikit dengan kita. Kalau dapat orang kata kita praktikkan, bukan praktikkan kisah ini, ya, maknanya harap kita berubah selepas mendengar kisah ini.
Saya seorang Perlis pun boleh faham kot bahasa Indonesia sikit kalau saya boleh ceritakan. Profesor tadi cakap bahasa Terengganu banyak kan. Jadi kisah dia pasal isteri yang bijaksana. Isteri yang bijaksana. Jadi bahasa dia bahasa perbualan antara suami dengan isteri. Orang-orang Indonesia, bukan di sini, di sana. Isterinya berkata, saya tidak pernah menolak laki-laki berpoligami. Suaminya kata, wah, hebat tu. Isterinya cakap, saya juga tidak akan pernah larang kalau seorang suami ingin nikah lagi. Benar-benar bijak dan taat ibu ini, katanya. Yang penting adil ya bu. Suaminya berkata begitu mungkin dengan harapan. Bukan, yang penting bukan suami saya. Jadi sebab itulah, jadi kita dah faham semuanya pasal road safety, pasal kalau kita tak pakai tali pinggang dan semua jadi macam mana. Harap kita lah yang dulu jangan kita hanya menyokong macam contoh poligami tadi, kita yang sokong tapi kita tak buat. Tapi orang kata yang keselamatan jalan raya ni, kitalah yang kena buat, kitalah kena pakai tali pinggang dulu. Dan semoga menjadi orang kata nasihat kepada semua. Saya mohon maaf sekali lagi, taktikal saya untuk menunjukkan video tidak menjadi. Saya minta maaf. Dan semoga kita mungkin dapat berjumpa lagi. Dan terima kasih sekali lagi di atas peluang yang diberikan ini. Peluang yang julung-julung kalinya kepada Mairos. Alhamdulillah. Dan semoga dapat berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.